Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita masih lagi dalam bab bergembiralah apabila sakit, dan pada kali ini saya ingin membacakan dua buah hadis. Sebelum ni satu hadis macam pendek sangat. Saya nak bacakan dua hadis ya, yang moga-moga dapat memberi kita motivasi, dapat memberi kita ketenangan dalam menghadapi sesuatu ujian daripada Allah, baik ujian penyakit atau apa-apa yang lain. Baik, hadis yang pertama riwayat Imam At-Tirmizi dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis nombor 2319, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki bagi hamba-Nya kebaikan, maka dia, maknanya Allah akan menyegerakan seksa baginya di dunia. Manakala apabila Allah menghendaki bagi hamba-Nya keburukan, maka dia menangguhkan siksaan itu hingga hari kiamat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila berlakunya ujian di sini, mungkin ia sesuatu yang Allah segerakan bagi kita, dan di akhirat kelak kita tak kena. Di alam kubur, di akhirat, di padang mahsyar dipermudahkan sebab telah pun dikenakan di dunia ini. Ini seandainya kita ini ada banyak dosa. Sebab ingat, penyakit atau sesuatu ujian itu adalah kafarah, penghapus dosa kita, dan apabila Allah menyegerakan, Allah menyegerakannya di dunia, ia satu kebaikan, kerana di akhirat kelak insya-Allah kita terlepas. Baik. Dan ingat ya, apabila Allah menghendaki bagi hamba-Nya kebaikan. Sebab apabila Allah menangguhkannya, itu bukan satu kebaikan. Ya, perhatikan sekali lagi hadis ini. Apabila Allah menghendaki bagi hamba-Nya kebaikan, maka Allah menyegerakan seksa baginya di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki bagi hamba-Nya keburukan, maka Allah menangguhkan siksaan itu hingga hari kiamat. Okey, hadis pertama. Hadis kedua yang ingin saya kongsikan, ya, sebuah hadis yang menarik ya. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ia dinilai hasan oleh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya. Boleh rujuk Musnad Ahmad hadis nombor 16673, atau jika edisi yang disemak oleh Syuaib Arnaud dan rakan-rakan, hadis nombor 17311. Okay, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba itu kemewahan dunia di atas maksiat yang ni, orang ni asyik dia buat maksiat je, dia buat salah je, tapi macam Allah bagi dia macam-macam di dunia ni. Okey, maka Rasulullah berkata, ketahuilah itu tidak lain ialah istidraj. Istidraj ni adalah satu umpan. Ya, satu umpan yang ya, umpamalah analogi ya. Orang yang mengail nak pergi memancing ikan kan, dia letak umpan. Ikan berenang tengok, ye ada makan, ye dia pun makan. Sekali tengok ada hook di dalam dan dia pun terperangkap di dalamnya. Jadi demikianlah juga apabila orang tu kita lihat banyak buat salah, banyak buat kemungkaran, banyak buat maksiat, banyak buat bid'ah, tapi macam senangnya hidup dia. Jangan kita terpedaya sebab kemungkinan besar itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada dia ya. Itu hanya satu umpan saja, sebagaimana yang disebut hadis ini. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba daripada kemewahan dunia ini, padahal dia orang banyak buat maksiat, maka itu tidak lain ialah istidraj. Summa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun.
Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Buka semua pintu. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekoyong-koyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat nombor 44 ya. Jadi sekali lagi, istidraj ini ya. Mereka lupa, ini orang-orang yang lupa kepada firman Allah, sabda Rasulullah, mengabaikannya, sengaja nak buat maksiat, sengaja nak langgar, sengaja nak buat bid'ah dan diperingatkan pun, maka Allah bukakan pintu-pintu kesenangan kepadanya. Lalu mereka pun enjoy, bergembira dengan apa yang diberikan. Tiba-tiba Allah seksa kepada mereka, jatuhkan seksa ke atas mereka. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Okay, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat nombor 44. Hadis tadi saya lagi daripada Musnad Ahmad dengan darjat yang hasan. Okay, kalau yang ada buku ini, kedua-dua hadis yang saya baca tadi di muka surat 32 dan juga 33. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya dan anda diuji dengan sesuatu, baik penyakit ataupun selainnya, maka bergembiralah. It is easier said than done. Senang nak cakap. Tapi kalau saya sendiri kena pun, alamak kan. Sendiri kena, sendiri dah. Tapi kita berpesan-pesan kepada kesabaran kan. Jadi kita bacakan hadis ini. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton dalam suasana diuji oleh Allah, moga-moga ia dapat memberikan ketenangan, bahkan kegembiraan ya, kegembiraan kerana apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah segerakan siksanya di dunia, di akhirat insya-Allah mudah semuanya ya. Berbeza dengan orang yang Allah hendaki keburukan, ditangguhkan. Di dunia ni senang, dibuka segala pintu-pintu kesenangan. Dia pun enjoy, bergembira. Sekali tengok lain ceritanya ya. Moga-moga moga-moga membantu kita semua insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi sambungan kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.